Salam sejahtera rakan-rakan dan penonton dari Malaysia. Baru-baru ini, satu ungkapan menjadi tular di China, iaitu kuasa produktif kualiti baru. Apa itu ya? Ia merujuk kepada cara pengeluaran yang cekap, bertaraf tinggi dan berkualiti tinggi. Bukan saja kunci bagi transformasi dan pembangunan syarikat-syarikat, tetapi juga daya penggerak utama untuk memaju pembangunan berkualiti tinggi ekonomi China. Antaranya kenderaan elektrik, bateri litium dan produk fotovoltaik berprestasi cukup baik dan menjadi kuasa produktif kualiti baru yang tipikal. Untuk edisi Asia kali ini, sahabat lama kita Satria bersama saya akan berbicara mengenai perkembangan industri fotovoltaik di negara China. Satria, apakah itu tenaga fotovoltaik? Boleh tak Satria memberi lebih banyak tafsiran mengenainya dan apakah perbezaan tenaga fotovoltaik dengan tenaga solar? Ya, kita umat manusia sebenarnya menggunakan tenaga surya sudah cukup lama saya rasa. Tapi dulu kita menggunakannya macam untuk mengumpulkan haba surya saja untuk macam memanaskan air mandi. Dan ya inilah tenaga solar. Tapi kalau fotovoltaik ini boleh dilihat sebagai sejenis penaitarafan cara menggunakan tenaga solar. Dia untuk menjadikan tenaga solar menjadi tenaga elektrik supaya boleh digunakan secara lebih luas. Dan mengapa dia ini sudah bukan satu teknologi yang baru, tapi mengapa sekarang dia menjadi satu contoh bagi kuasa produktif kualiti baru bagi China dan dunia saya rasa. Kerana kita tahu baru ini AI ini berkembang dengan pesat ya. Tapi baru ini turut ada beberapa tokoh yang amat penting dalam bidang ini. Mereka katakan sebenarnya perkembangan AI berasaskan tenaga dan terutamanya fotovoltaik. Kerana kalau AI ini dia memerlukan bekalan tenaga yang begitu besar. Kalau untuk memenuhi keperluannya perlu tenaga yang cukup banyak. Tapi ini kalau terus menggunakan berbagai jenis tenaga yang tradisional punya atau ini mungkin akan menjadi satu masalah pencemaran yang lain yang Alam baru sekitar, dan juga ya. akan membawa impak kepada usaha kita untuk menghadapi perubahan iklim. Jadi apa yang menjadi penyelesaian yang paling pragmatik pada masa ini ialah terus mengembangkan teknologi fotovoltaik. Okey, jadi boleh dikatakan tenaga fotovoltaik dia mempunyai kelebihan yang ketara. Dari segi ia berefisien tinggi, kos yang rendah. Yang di samping itu ia 100% macam Satria sebut tadi, ia 100% bersih. Jadi ya teknologi ini diyakini semakin diterima dan dipopularkan di masyarakat antarabangsa. Jadi boleh tak Satria berkongsi lebih banyak tentang perkembangan tenaga fotovoltaik di negara China? Ya. Kalau sektor fotovoltaik berkembang amat awal di China. Tahukah syarikat fotovoltaik yang pertama di China ditubuhkan di mana? Saya rasa mungkin dari provinsi selatan di China yang cuaca lebih panas punya sumber tenaga tenaga solar yang lumayan, betul? Ya, kebetulan syarikat fotovoltaik yang pertama di China ialah ditubuhkan di Kampung Halaman Satria, iaitu Wuxi pada tahun 2001. Ya, Hebatnya Satria juru kejaga. Saya masih ingat pada masa itu amat bangga kerana hanya menggunakan 10 tahun sahaja syarikat tersebut sudah menduduki nombor 1 di pasaran antarabangsa dan dia banyak fasiliti fotovoltaik pada masa itu disediakan kepada pasaran di Eropah. Pada tahun kira-kira 2012 Amerika Syarikat dan Eropah turut meletakkan sekatan kepada syarikat tersebut di Kampung Halaman Satria. Justru seperti apa yang mereka sedang dilaksanakan kepada syarikat Huawei. Ya. Ekorannya kerana semuanya tergantung kepada luar. Jadi cepat saja pada tahun 2013 syarikat tersebut sudah bankrupt. Dan bagaimanapun saya rasa ini dia akan membawa sedikit faedah kepada sektor perkembangan sektor di China juga. Kerana dengan ada syarikat yang begitu hebat ini dulu, kita sudah membentukkan satu rantaian bekalan. Dan pada masa sama, banyak tenaga profesional dalam bidang tersebut sudah ada di sini. Dan meskipun syarikat dari Kampung Halaman Satria sudah tak ada lagi ya, tapi dalam 10 tahun selepas itu kita lihat lebih banyak syarikat-syarikat fotovoltaik China
terus berkembang hingga sekarang sudah sekali lagi menduduki kira-kira 80% di pasaran antarabangsa. Dan yang lebih penting saya rasa, mereka sudah menimba pengalaman dari perkembangan dulu. Ya, Atau Aldi sudah ya, mengambil iktibar daripada ya, yang kurangkan kebergantungan kepada luar, ya, betul? betul. Kita sekarang amat mementingkan memegang teknologi diri dan bahkan kita menaik tarafkan berbagai teknologi dalam bidang fotovoltaik ini dengan secara inovasi, dengan kuasa kita sendiri. Dan pada masa yang sama kita pun cari sumber yang boleh membekalkan itu bahan mentah. Dan kebetulan sekarang di Xinjiang sudah ada macam satu pusat bekalan bahan mentah fotovoltaik yang antara yang terbesar di dunia. Yang paling penting ialah sekarang pasaran domestik kita cukup mampu untuk menyediakan sokongan kepada syarikat-syarikat China dalam bidang fotovoltaik. Kita tahu kerajaan China sudah janji iaitu mencapai pelepasan karbon pada puncak karbonnya pelepasan karbon pada menjelang 2030. Ya. Dan juga kita akan mewujudkan natural karbon menjelang tahun 2060. Dan kedua-dua sasaran ini sebenarnya menjadikan satu pasaran yang cukup besar di China. Banyak syarikat-syarikat mereka akan berusaha menggunakan tenaga yang bersih. Oh, okey, baik saja. Saya baru baca satu berita ya, yang menurut Ketua Agensi Tenaga Antarabangsa Fatih Bairo dalam sidang tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun ini, dan beliau berkata kedudukan China sebagai negara peneraju tanam tenaga hijau kekal gugur. Dan beliau berkata pula dan pengalaman dan kejayaan China ini harus dipelajari oleh negara lain. Jadi boleh tak saudara berkongsi sedikit sebanyak tentang penggunaan teknik fotovoltaik China di negara luar? Ya, kita tahu sekarang dunia menghadapi cabaran yaitu perubahan iklim. Jadi berbagai negara perlu memikul tanggungjawab yang sama dan juga berbeza. Ya, yaitu negara maju mereka perlu memikul tanggungjawab yang lebih berat sedikit. Tapi bagi negara-negara membangun, mereka juga perlu seperti apa yang sudah saya katakan dulu, yaitu mereka juga mau mengadakan pembangunan yang bersih, yang hijau, untuk mengurangkan pencemaran, mengurangkan pelepasan karbon. Tapi dulu justru seperti apa, dulu memang fasiliti ini amat mahal, susah untuk dipikul oleh mereka. Tapi dengan sumbangan saya rasa yang terbesar syarikat-syarikat fotovoltaik ini ialah menurunkan kira-kira 90% harga fasiliti fotovoltaik di pasaran antarabangsa. Hingga sekarang kita lihat bukan hanya di macam Indonesia, di Malaysia sudah banyak menggunakan teknologi tersebut, termasuk juga panel itu fotovoltaik yang terapung di tasi, beberapa tasi di Indonesia, di Malaysia sudah menyediakan tenaga yang cukup bersih. Pada masa sama, saya masih ingat kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, syarikat-syarikat dari fotovoltaik China sudah membantu untuk memasang panel itu fotovoltaik di Gaza. Mengapa? Kerana kita tahu bekalan tenaga elektrik kepada Gaza, dia ada 3 sumbernya. Satu Ya, dari pihak ketiga. Ya. Yang pertama itu logik jana kuasa di Gaza sendiri. Satu lagi dari Mesir, satu lagi dari Israel. Bagaimanapun semua bekalan elektrik sebenarnya terkawal oleh Israel. Jadi kerap kali berlaku Israel membutuhkan bekalan elektrik kepada Gaza. Jadi bagaimanakah boleh menjamin keperluan macam di hospital, di berbagai tempat yang tak boleh terputusnya bekalan elektrik. Ya, betul. Justru saya rasa dalam bidang ini, fasiliti fotovoltaik ini boleh memainkan peranan yang amat penting. Oleh itu, syarikat-syarikat China sudah membantu membina banyak panel itu fotovoltaik di Gaza supaya mereka boleh mendapat bekalan tenaga yang bersih dan juga terjamin. Saya rasa inilah makna yang paling penting. Kita perlu terus mempromosikan teknologi dan mengembangkan juga teknologi atau berbagai produk fotovoltaik.
Bumi merupakan kampung halaman kita bersama. China komited terus merancangkan kerjasama dengan masyarakat antarabangsa dalam bidang kesaling hubungan tenaga elektrik dan peneroka tenaga boleh baru serta peningkatan keupayaan pencernaan tenaga yang bersih pada masa depan demi pembangunan yang mesra alam. Ini diyakini dapat memelihara sistem ekologi kaitan berkesan untuk menangani perubahan iklim untuk kita dan generasi-generasi yang akan datang. Okey, setakat itu saja perkongsian kami untuk ADC Asia untuk kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Sekarang kembali kepada rakan-rakan di Kuala Lumpur.